Okay. Okay, baca doa jom. Boleh baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma aftah alaina hikmataka wanzur alaina min ghazai ini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa yassir li amri wahyul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, terima kasih. Okay, jom kita mulakan pembelajaran kita dengan kehadiran So cikgu minggu lepas cikgu tak dapat nak buat apa-apa kelas sebabnya cikgu terlibat dengan program murid-murid pendidikan khas. Jadi terpaksalah cikgu tinggalkan. Lepas tu rupanya awal Muharram tu ada cuti pula. Jadi tak boleh nak tukar tarikh. Jadi minggu lepas kita tinggal satu kali lah kelasnya. Okay. Tapi tak apa, kita akan selalu cuba update, ya. Sentiasa cuba ikut apa kelas kita yang seterusnya, apa pembelajaran kita supaya kita tak tertinggal. Tapi setakat ini untuk murid kelas 4C, cikgu boleh beritahu yang perkembangannya tidaklah cikgu bimbang sebab kita dah masuk, kita hari ni kita nak masuk tajuk baru dah, jadi kita tak bimbang lah. Okay, so cikgu ambil kehadiran untuk setakat ini dulu, iaitu attendance. Okay, yang hadir adalah Amzar, Khalifah, Ahmad Safwan ke tadi? Safwan, Fairul, okay. Safwan, Fairul Shah, Niazma dan Hashina. Okay, kalau ada lagi nanti kita akan tambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So setakat ini 6 orang. Kita bagi dulu hadir ke kelas. Okay, kemudian cikgu nak maklumkan mulai hari ini cikgu nak ubah sedikit cikgu punya markah ni. Okay, cikgu besarkan dia. Okay, selama ni cikgu bagi satu je markah. Okay, cikgu tak nak lah, cikgu nak ubah dia supaya kita dapat kumpul lebih banyak mata. Okay, mulai sekarang cikgu nak tukar ni, siap tugas ni. Oh silap. Okay, baik dah. Okay, cikgu nak tukar yang siap tugasan ni. Contohnya cikgu minggu lepas cikgu bagi yang kerja offline tu, ataupun cikgu bagi Google Form ke untuk kamu jawab sebagai latihan kuis ke apa ke. Jadi mulai hari ini cikgu nak ubah dia. Kalau kamu buat tugasan tu, cikgu akan bagi 2 markah. Okey, jadi tak ada dah 1 markah. Jadi kalau kamu jawab, automatik cikgu bagi 2 markah. Sebelum ni cuma 1 je markah. Kemudian yang amali, okay, so cikgu nak ubah juga yang amali mulai hari ni. Okay, yang ni siap tugas ni 2 markah. Yang amali, okay, cikgu nak buat siap amali, cikgu nak bagi 5 markah mulai hari ini. Cikgu nak tukar sikit lah ikon ni. Cikgu nak tukar dia, mana yang amali sign agak-agak ni yang sesuai. Cantik dengan amali sign. Ni pun comel juga lah. Okay, ni. Jadi kalau cikgu ada bagi kerja amali mulai hari ini, nanti cikgu tengok apa tajuk, apa aktiviti yang sesuai dengan tajuk-tajuk yang seterusnya. Jadi kita minta murid buat amali dan cikgu akan bagi 5 markah. Lebih cepat kamu mengumpul markah, lebih cepat kamu dapat 100 markah. Murid yang dapat 100 markah, kita akan bagi hadiah nanti. Kalau misalnya sekolah tak buka, cikgu akan delivery ke rumah kamu. Jangan risau.
Kalau misalnya sekolah buka, contohnya lah contohnya Oktober nanti, semua murid dah divaksin, semua guru dah divaksin, lepas tu ibu bapa kamu pun mungkin keluarga kamu dah lebih daripada separuh yang dah divaksin, jadi kita semua dah sihat. Jadi sekolah buka contohnya, jadi cikgu akan bagi waktu hari sekolah. Tapi kalau misalnya tak buka juga, tak apa, cikgu akan postkan hadiah untuk murid-murid yang berjaya mencapai 100 markah, insya-Allah. Okey. Jadi banyak-banyakkanlah siapkan tugas ni, sebab siapkan amali dengan siapkan tugas dapat banyak markah berbanding yang lain. Kalau misalnya cikgu tengok lambat juga, lain kali cikgu akan bagi hadir awal, dan mungkin kita akan ubah hadir awal ni kita bagi 3 markah ke. Kalau dia hadir saja tapi dia hadir lambat, kita bagi 1 markah. Boleh juga. Apa kalau kita buat terus hari ni? Hadir awal. Ni ke? Sekejap. Tadi hadir ke kelas, kita bagi ni. Edit sekejap. Kita bagi hadir ni, kita gambar lain. Gambar apa lagi? Yang tu je yang sesuai. So kita bagi hadir ke kelas ni 1 markah. Kita mulai hari ni kita bagi hadir awal. Kita bagi 3 markah supaya cepat-cepat dapat kumpul markah. Kita bagi gambar yang tangan tadi supaya dia ni, maksudnya dia gembira datang awal. So hadir awal kita bagi 3 markah. Hadir kelas bagi ni je. So cikgu tambahkan semula markah untuk 6 murid dan hari ni Amza bagi 3 markah. Lepas tu Fairul Shah bagi 3, Niazma bagi 3, Hashinah bagi 3, Safwan bagi 3, Khalifah bagi 3. Boleh ya? Jadi harap-harap cepatlah kamu dapat 100 markah. So cikgu nak terus check. Ada lagi tak yang baru hadir? Tak ada, baru 6 orang. So kita nak check nak check yang kerja minggu lepas, iaitu yang kita beri 9 Ogos. So kalau kamu dah hantar screenshot saja dan bagi dengan cikgu. So cikgu bagi kat sini markah 100 dan 100. Cikgu dapat kamu punya screenshot tu. Betul tu. Ni ni Farish mana dia punya gambar ni? Ahmad Syafwan dah siap tak perlu cikgu faham lah. Hantar saja gambar kamu punya markah, cikgu akan bagi. So Ahmad Syafwan, Farish Hakimi bagi 2 markah sebab dia siap tugasan. 2 markah. Syafwan, Farish Hakimi. Tak dapat buka Farish Hakimi ya. Bagi siap tugasan. Lepas tu Amza dan Niazma. So Niazma bagi siap tugasan 2 markah dan Amza siap tugas 2 markah. So masa dekat lagi tugasan yang minggu lepas ni, live worksheet ni, kamu buka je dia. Lepas tu kamu jawab dia dekat sini. Jawab yang dia worksheet dia tu saja cukup. Yang bawah ni, yang kalau more ni tak payah, tu tajuk tajuk yang sama tapi belum lagi, lain kali insya-Allah. So cikgu takut ada yang keliru macam kelas yang lain. Dia ada buat sampai habis ni hari tu. Cikgu bagi dia satu tajuk dia buat, dia kata dekat bawah ni ada lah cikgu, dia kata tu dia pergi buat semua. Tak apa, tu lain kali. Kita bagi lagi lain kali. Banyak lagi masa insya-Allah. So ini yang tajuk lain tak payah. Jangan kamu pergi buat yang more ni. More, kalau dia ada more jangan. Itu yang berbeza worksheet. So kamu buat ni saja. Kalau tak siap cikgu ni cuma 2 muka surat saja. Kamu cuma tarik dia, drag. Yang ni kamu pilih dia macam ni saja. Dan maka dia automatik. So kepada murid yang belum lagi siapkan kerja yang 9 Ogos, kamu boleh buat. Siapa tu? Hamizan.
Mas Dalila. Okey, bagi markah untuk kehadiran Mas Dalila. Cikgu kira awal lah. Cikgu kira awal dulu. Okey, so Mas Dalila dengan kita bagi dia hadir awal dengan Hamiza. Hadir awal juga. Ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey lah kan. 7 lah. Okey. So hari ini itu, lepas tu cikgu nak pergi satu lagi tugasan. Apa kata cikgu bagi terus markah untuk yang ni dah kan. Ni 4 Ogos dah. Lama dah cikgu tak bagi amali kan. Okey, lepas ni cikgu fikirkan. Telefon ni cikgu lupa nak buat. Ada lagi ke bawah hantar? 1, 2, 3. Tak ada. Okay, so setakat ini saja. So cikgu bagi untuk 5 orang ni jugalah senang. Safwan, Farish Hakimi, cikgu bagi 5 markah. Mana. Siap amali 5 markah. Tambah terus sebab hari tu je cuma bagi 1 je kan. So hari ni tambah, biar jadi 6 pun tak apalah. Safwan, lepas tu mana? Farish Hakimi, Hamzah, Farish. Farish mana Farish ni? Orang ni tak hadir kelas. Hamzah. Okay, lepas tu 2 orang lagi, Niazma dan Syabil. Niazma dan Syabil. Okay, so kalau kamu pun masih juga belum buat yang telefon ni, masih sempat buat. Tak warna-warni pun tak apa, boleh buat macam yang dibuat oleh kawan-kawan kamu ni, iaitu seperti gunakan ten ke ten minuman ke ataupun cawan plastik. Ni Syabil guna tu guna cawan kertas, boleh juga. Okey. Safwan buat guna ten minuman. Ten apa ni? Mungkin ten susu kot ataupun buah-buahan. Tengok. Lepas tu Hamzah buat guna apa tu? Ten minuman juga. Okay. So terima kasih kepada yang dah buat kerja-kerja tersebut. Kita cuba untuk kejar markah-markah kita bersama-sama. Dan harap-harapnya adalah yang mencapai hadiah. So hadiah yang sebelum ni pun cikgu belum lagi bagi dengan kamu, iaitu hadiah bulan Sain yang bulan April. Lama dah buka-buka sekolah ni. Okay, so ni boleh tutup lah. Ni tutup. Ni biar. Ni sekarang. Okay, jom kita buka buku teks. Muka surat 141 bahan. So buka buku teks sekejap. Muka surat 141. Kejap. Okay, sudah. Okay, jom kita baca. Kejap.
Okay, so kita pergi tajuk bahan. Sorry ya, cikgu ada urusan pelik-pelik tu. Yang satu tu, okay, so okay, kita belajar dululah. Okay, apakah yang dikatakan sebagai bahan, sumber bahan? Okay, sebelum cikgu pergi buku teks tahun 4 yang kamu ni, cikgu nak share dengan kamu tajuk ni dibelajar oleh murid tahun lepas yang lama. Okay, so dia lebih simple. Cikgu share je. Ini tak ada dalam buku teks kamu. Ini buku teks lama. Okay, cikgu nak tunjuk sebab dia lebih ringkas. Jadi kita nak tengok dia punya ringkasan tu lah. Ini tutup. Okay, so apakah sumber-sumber bahan? Okay, yang ni dia lebih simple. Jadi kita tunjuk ni dulu. Lepas ni kita pergi kepada buku teks yang kita ada sama tu lah. Okay, so ada berapa sumber bahan asas? Okay, dia lebih mudah, dia lebih simple. Okay, so kita tengok sini bumi mana-mana. Lepas tu dia pun beritahu, dia kata ada tumbuhan, ada haiwan, ada batuan dan ada petroleum. Okay, so sumber ini ada 4. Ni hampir sama je dengan buku teks kamu. So dia kata tumbuhan, dia menghasilkan bahan dan daripada bahan dia menghasilkan objek. Jadi dia lebih senang untuk kita refer. Kalau buku teks yang lama, buku teks kamu yang baru ni, kamu nanti kita tengok apakah perbezaan dia. Tak apa, cikgu share je sebab kamu memang tak ada buku teks ni satu, tapi kalau ikut memang kamu kalau sekolah lain memang dia takkan tunjuk pun sebab takkan nak pergi belajar buku yang lama, betul, tapi cikgu ada nampak benda yang lebih senang untuk memudahkan murid-murid faham. Okay, so tumbuhan daripada pokok. Pokok apa? Pokok balak. Tengok ni, kamu tengok je dulu. Lepas tu, dia dijadikan sebagai bahan. Apakah bahan dia? Kayu. Dan dia dijadikan sebagai objek iaitu meja. Jadi susunan dia tu cikgu nak kamu faham. Sumber dia ialah tumbuhan, bahan dia ialah kayu, objek tu apa yang kita buat dia dengan dia. Tak kisahlah kayu ni tak semestinya buat jadi meja saja. Kayu boleh jadi rumah, kayu boleh jadi perabot, kayu boleh jadi apa lagi? Macam-macam kan alat tulis. Tapi kita nak bezakan sumber dengan bahan. Yang seterusnya, sumber dia tumbuhan, dia menghasilkan pokok kapas. Bahan yang dihasilkan ialah kapas. Ni bahan. Sebab apa cikgu nak tunjuk ni? Biasanya soalan dia akan cuba kelirukan kamu dengan sikit saja. Apakah sumber bahan? Apakah bahan? Bila murid dah tak keliru benda tu, murid memang dapat jawab. Tapi bila tanya dengan murid apakah bahan? Tiba-tiba murid jawab tumbuhan. Salah. Tak boleh. Bahan bukan tumbuhan. Sumber bahan baru tumbuhan. So ni bahan kapas, kayu. Lepas tu ni bawah ni getah. Objek ni tak kisahlah, objek ni banyak macam-macam. Kapas boleh buat baju, boleh buat selendang, boleh buat seluar, boleh buat alas meja. Itu. Tetapi kalau kita kata sumber dia tumbuhan. Okey, lagi getah. Pokok getah menghasilkan getah. Dia boleh menghasilkan tayar. Ini untuk tumbuhan. Simple. Yang seterusnya kalau kita pergi tengok untuk haiwan. Okey, apakah sumber dia? Sumber dia ialah haiwan. Apakah bahan dia? Kulit. Bahan yang kedua, bulu. Bahan yang ketiga, sutera. Sutera. So sebenarnya banyak lagi. Bukan kita ambil jadi pakaian je semuanya haiwan-haiwan ni. Ada yang kita gunakan sebagai makanan. Contohnya daging, lemak. Yang kamu kata, makan lemak. Memang kita makan lemak. So tidak semestinya lemak tu kita makan dia sebiji-sebiji dia macam tu saja. Tapi ada juga lemak yang kita masak dia. Lepas tu kita pun makan dia bersama dengan campuran-campuran bahan lain. Minyak, ada minyak di negara-negara tertentu dia gunakan lemak haiwan. So kalau dekat Malaysia ni kita gunakan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit sumber dia ialah tumbuhan. Bahan dia ialah minyak kelapa sawit.
Ada negara yang kalau kamu pernah dengar minyak apa granola, minyak lupa cikgu, minyak matahari, tu semua minyak tumbuh-tumbuhan. Tapi ada juga manusia di negara-negara lain, mereka menggunakan minyak daripada lemak haiwan. Jangan kamu terkejut, memang ada pun. Contohnya kalau negara-negara yang ada yang banyak yang sejuk, jadi dia tempat-tempat yang seperti di negara yang sejuk, mereka menggunakan ikan paus dan dapatkan lemak daripada ikan paus untuk dijadikan minyak masak. So susahlah kita nak kata negara orang berbeza. Kita jangan kata gelinya, tak ada geli juga sebab dah jadi minyak. Okey, kemudian susu. Susu adalah berasal daripada tumbuhan. Jadi apa yang dia buat dengan susu? Satu, kita buat dia sebagai minuman. Jadi juga susu kita gunakan sebagai keju, yogurt. Jadi susu ialah bahan, objek yang dihasilkan ataupun bahan yang dihasilkan daripada susu tu, macam cikgu sebut tadi contoh-contohnya. Sekarang macam-macam buat daripada susu, sebenarnya tak terhad kepada keju dan yogurt saja. Ni bulu. Apa yang dibuat dengan bulu? Bulu jadi selimut, baju panas, berbiri. Siapa yang menghasilkan bulu tersebut ni? Berbiri. Okey, kulit. Tak semestinya burung unta saja. Ada macam-macam kulit. Kulit kambing kita boleh buat dia jadi kompang. Alat muzik kompang. Ada juga kulit lembu yang dijadikan alat muzik. Ada juga kulit-kulit haiwan dijadikan sebagai pakaian. Dan tengok ni ada jadi kasut dan juga beg tangan. Kemudian kamu tengok dari sutera. Okey, dia berasal daripada ulat sutera. Jadi bila ulat sutera tu sudah siap tidur, jadi dia pun bangun daripada tidur sebagai rama. Dia sudah ada kitar haiwan. Kalau kita belajar dulu tahun 2 ke tahun 1, dia jadi haiwan yang lain daripada ibu dia, iaitu rama. Masa dia anak, dia adalah telur, dia jadi belucas. Tapi bila dah siap tidur, dah siap makan, dia tidur sebagai pupa dan jadi dia keluar sebagai rama dan dia menghasilkan sutera. Jadi sutera ni buat dia jadi bermacam-macam. Tengok ni, baju kurung, baju batik, jadi selendang dan sebagainya. Jadi dalam kerti yang pendek kita panggil dia sebagai fabrik, kain ataupun fabrik. Okey, so seterusnya kita pergi kepada batu-batuan. Okey, apa ni? Batuan, okey, dia kita gunakan sebagai timah, emas, kuprum, tanah liat, batu kerikil dan pasir. Semuanya perlu di Lombok. Okey, dan timah, emas dan kuprum ni, kamu tengok dekat sini, dia ada tunjukkan barang kemas dan juga pewter. Pewter tu sebenarnya ialah bahan seperti pinggan, mangkuk dan juga peralatan-peralatan untuk kita gunakan sebagai hidangan di meja makan. Sudu, garfu, gelas, cawan yang cantik-cantik dibuat daripada emas dan juga perak. Okey, itu kita panggil dia sebagai pewter. Ni, pewter. Okey, manakala kalau kamu tengok yang batu-batu seperti tanah liat, batu kerikil dan pasir, kita boleh buat dia jadi kaca dan buat dia jadi sebagai tembika. Apa tembika? Cuba tengok gambar apa ni. Kat Sarawak ada ni. Jadilah pasu, jadi letak bekas minuman, labu sayung. Kita panggil labu sayung. Tak tahu di sini panggil labu sayung kot. Jadikan pasu, lepas tu ada yang jadi bekas perhiasan dan sebagainya. Okay, gambar dia tak jelas sebab ni buku teks lama. Okay, so pasir dia ada kandungan bernama silika. Cikgu sikit dekat. Silika tu dia gunakan untuk menjadikan kaca gelas. Okay, so itu senang, batu-batuan ni senang. Yang seterusnya ialah yang baru, ialah petroleum. Okay, petroleum digali daripada tanah, sama ada di laut ataupun di daratan. Dan hasil daripada petroleum tu sebenarnya dia boleh dijadikan sebagai satu, pellet plastik. Yang kedua ialah kain sintetik. Oh, kain. Betul ke plastik, petroleum boleh jadi kain? Tengok ni. Kita tengok kalau baldi dengan alat-alat mainan ni, ataupun macam-macam sudu plastik ke, pembaris plastik,
kita panggil dia pellet plastik. Itu bahan dia. Okey. Objek daripada bahan berbentuk pellet plastik. Tapi kain sintetik seperti baju hujan, seperti payung, seperti kemah. Sebab apa? Dia nampak seperti kain, tetapi dia sebenarnya adalah campuran dengan plastik yang dihasilkan daripada petroleum. Botol plastik, apa lagi? Bekas-bekas yang dibuat daripada plastik. So kita kena ingat plastik berasal daripada petroleum. Okay, so sekarang ada 4 itu. Ini cikgu tak nak tengok. Ni aktiviti buku lama. Okay, so kita pun nak tengok yang kita punya buku teks yang baru. Okay, kita pun tengok 141. Okay, okay, kita nak tengok apakah persamaan dan perbezaan dia dalam buku teks sama dengan yang baru. Okay, ibu, mengapakah barang-barang yang dijual di kedai ini berlainan jenis? Ada lesung, ada pisau dekat bawah sini. Tengok ni, ada pisau, ada lesung, ada kayu pemotong, kayu pemotong, apa panggil tempat kita potong tu lah, sayur lapik ni kan. Kita nak potong daging ke, kita lapik dengan sama ada nak kayu ataupun plastik. Kemudian ada bekas-bekas tumbler ni, kita isi air ataupun termos. Nak isi air, dalam termos tu dia ada penebat haba. Di luar tu dia tidak ada penebat haba, jadi kita boleh kekalkan suhu makanan. Ni Tupperware ke? Bukan Tupperware, ni apa yang tetap kamu boleh letakkan kamu punya dokumen-dokumen ataupun kertas-kertas. Nak bubuh homework kamu pun boleh. Baldi dia buat daripada petroleum. Ni apa dia ni dalam plastik ni? Saya rasa ni sebenarnya ialah kain. Okay, cuba kita tengok dia dekat-dekat. Kamu pernah tak tengok kain yang kita guna untuk lap kereta tu? Dia kata kain tu ada kain yang kalau kita debu tu dia boleh melekat. So saya rasa inilah dia kain tu. Saya rasalah, sebab cikgu pun tak tahu juga bila tengok gambar ni tak clear. Okay, so itu adalah kain untuk mencuci kereta. Lepas tu dia kata barang-barang ini dibuat daripada bahan yang berbeza. Memanglah. Okay. Masuk. Okay. Jadi kita pun tengok apakah bahan-bahan yang berbeza tersebut. Dia tunjukkan macam ini. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan. Okay, tadi dia tunjukkan ke bawah. Ini ke tepi. Okay, yang pertama, bahan yang dihasilkan daripada tumbuhan, getah. Ni, getah. Kita nak pakai warna lain lah. Pakai warna biru. Okay, warna biru lah. Sebab nanti bercampur-campur warna dia. Tu dia, baru cantik sikit dan lebih jelas. Okay, ikutlah. So getah sama macam kita tengok tadi, tapi dia tambah dekat sini ekstra sarung tangan getah, staya. Dan sekarang kamu tengok macam-macam baju-baju yang orang yang frontliners tu kan, buat dia punya mask tu, face shield pun dia buat daripada getah pun ada yang buat daripada plastik pun ada. Kemudian dia punya pengikat ni ada yang dibuat daripada getah dan sebagainya. Dan kamu juga gunakan dia getah yang macam ini kot. Tak tahulah kamu nampak dekat kamera cikgu ni. Apa ni? Dia punya gelang getah. Ini pun getah juga, berasal daripada getah. Nama ni pun memang getah. So ini adalah getah. So getah dia kenyal. So ini satu contoh saja. Okay, kemudian ada pokok balak. Tak semestinya pokok balak. Nama dia pokok balak. Ada jati, ada merbau, ada apa lagi pokok yang nama-nama pokok ni jati, merbau, meranti, apa lagi tak? Okay, so nama-nama pokok ni banyak lah. Tak semestinya nama balak saja. So pokok-pokok balak ni dia jadikan sebagai kayu. Daripada kayu kita boleh gunakan sebagai perabot-perabot,
dijadikan sebagai tempat perlindungan, dijadikan sebagai senjata ataupun alat-alat pertukangan. Okey, kapas. Kapas, bahan yang dihasilkan ialah kapas. Pokok kapas menghasilkan pokok kapas menghasilkan kapas. So kamu tengok dekat sini, yang warna coklat-coklat ni ialah buah kapas, ataupun kita sebut dia sebagai lenggai. Cikgu malas lah. Cikgu tulis dekat sini. Okey, lenggai kapas. Teks yang lama dia ada tunjuk, tapi cikgu sengaja tak nak lah, nanti kamu keliru. Mana ni tak nak keluar pula dekat sini. Lenggai. Tu. Yang warna coklat ni, kita sebelum dia pecah, sebelum dia terbuka, dia adalah buah. Jadi bila dia sudah matang, dia pun masak dan dia pun terbuka. Itu kita panggil dia sebagai lenggai kapas. Okey. Kalau kamu nak contohin pun contohin lah, atau kamu nak buat catatan pun boleh. So kapas nak buat apa? Baju, tuala, selimut, cadar, semua boleh. Okay, so itu biasa. So kamu kena bezakan kapas berasal daripada tumbuhan. Kalau bulu berasal daripada haiwan. So kalau bahasa Melayu memang senang lah. Kapas, cotton, bulu, wool. Jadi bila masuk kelas DLP dia akan keliru. So wool ialah haiwan. So haiwan, sumber yang kedua, haiwan. Okay, semula. Okay, kemudian masukkan highlight. Okay, haiwan iaitu sumber yang kedua. So haiwan boleh menghasilkan bulu seperti bulu biri-biri. So bulu ini kita gunakan untuk membuat topi lah, sweater lah, macam-macam. Tak semestinya pakai yang musim panas je lah. Pakai yang musim sejuk pun boleh. Okay, so lembu dia ambil kulit dia, kambing kita ambil kulit dia, daging dia, tapi daripada kulit kita boleh gunakan menjadi kasut, sofa, alat muzik, dan jadi jaket. Okay, kemudian yang seterusnya ialah ulat sutera. Apa kokun ni? Kokun sutera. Hati ni dia pun masukkan ke dalam kuali yang besar, dia panaskan, jadi kokun ni dia akan terlerai menjadi benang. Jadi daripada benang dia pun sambungkan benang tu dan dia jahit menjadi ini, kain sutera, tali leher, baju batik dan sebagainya. So kokun sutera ni ialah pupa. So kokun, tengok ni, silap ya ke? Apa tu kokun? Dia kata kokun ialah kelongsong daripada berbenang seperti sutera yang melindungi larva. Jadi masa dia tidur dulu, dia tidur dalam kokun. Jadi selepas dia dah siap tidur, jadi dia pun keluarlah. Dia tinggalkan tempat tidur dia ni. Okay, jadi jangan jadi seperti ulat sutera sebab dia tinggalkan merata-rata. Petroleum ialah bahan yang berwarna hitam yang diperoleh dari dalam tanah untuk dijadikan petrol dan bahan-bahan lain. Jadi petroleum ni bukan kita isi dalam kenderaan saja, tetapi dia bila kita panaskan dengan suhu yang berbeza, dia akan menghasilkan warna yang berbeza. Contohnya, kamu tengok warna minyak tanah yang kita gunakan dalam pelita tu. Dia warna dia tak hitam sebab dia sudah disulingkan. Tak apalah kamu tak tahu apa suling tu, tak apa. Tapi istilah dia maksudnya macam kita panaskan dia tu dengan suhu yang berbeza. Kalau kita panaskan suhu dia rendah, dia warna dia masih hitam. Jadi kita boleh gunakan sebagai minyak diesel, minyak kenderaan. Tapi bila kita panaskan dengan suhu yang lebih tinggi, beribu-ribu darjah Celsius, jadi warna dia akan semakin cerah. Dan salah satunya kita boleh gunakan untuk menjadi minyak pelita. So minyak pelita kita panggil dia gasoline lah. So itu contoh. Tapi daripada itu juga kita boleh hasilkan dia sebagai plastik. So tadi dalam buku teks lama dia sebut sebagai pellet plastik kalau kamu masih ingat. Tapi dalam buku baru dia cakap ini adalah plastik. Cukup kamu ingat dia sebagai plastik.
Tapi yang sama ialah kain sintetik. Apa itu kain sintetik? Nampak macam kain tapi sebenarnya adalah campuran dengan petroleum, seperti baju hujan, seperti kemah, seperti payung. Apa lagi yang kain sintetik ni? Kita nampak dia macam kain tapi sebenarnya dia adalah plastik. Jadi apa kegunaan dia? Dia kalis air, berbanding dengan kapas, berbanding dengan bulu biri-biri ataupun bulu haiwan, dia kalis air. Jadi kita boleh gunakan dia untuk alat-alat seperti ini. So beg plastik ni daripada plastik, botol plastik, alat mainan dan sebagainya. Dan sumber bahan yang keempat ialah batu-batuan. So kita tengok tadi logam seperti emas. Emas kita boleh jadikan bahan-bahan perhiasan. Kuprum ialah bahan yang kita gunakan untuk mengalirkan elektrik. Jadi dalam wayar elektrik ada kuprum. Okay, so kuprum ini sangat berguna. So ni boleh mengalirkan elektrik. Jadi nanti kita tengok kalau boleh mengalir elektrik kita panggil dia apa. Okay, so barang pewter tadi kita dah beritahu dengan kamu, barang pewter tu kita gunakan dia di meja-meja makan. Tengok ni bentuk dia unik kan. So kalau cikgu tunjukkan sekejap, cikgu googlekan untuk kamu. Okay, cikgu tunjukkan apakah pewter. So kita tunjuk kat dekat sini. Apakah pewter? Pewter ni tengok ni, dia adalah bermacam-macam. Ada yang pinggan, ada yang bentuk macam cawat, apa ni yang cakap. Tengok ni. Apa yang cakap ni? Teko, ada yang berbentuk pinggan macam ni, pewter lagi. Barang-barang yang tengok ni. Ni tengok. Gelas, ini dipanggil sebagai pewter. Jadi cikgu harap kamu tak rasa pelik bila kita sebut apa itu pewter. Lepas ni kita dah jumpa perkataan apa maksud pewter. Okay, pewter cleaning, tengok ni okay. Pewter tu apa? Apakah itu pewter? Tengok ni kita nak cakap apa ni ialah bahan-bahan yang di meja makan ya. Contohnya kamu letakkan air, kamu jadikan dia sebagai mangkuk, pinggan dan sebagainya. Itu adalah pewter. So ini kalau kita orang-orang miskin ni kita jaranglah ada pewter dekat rumah, kecuali dia adalah harta warisan daripada kamu punya keturunan dan sebagainya. Tapi saya rasa orang Sarawak ni, saya hari tu pernah pergi tengok dekat Rumah Panjang, dia orang ada, tetapi pewter dia orang ni bukanlah yang dia orang guna untuk macam dihidang-hidangkan lah. Dia orang adalah hak milik istimewa dia orang. So saya rasa mungkin ada daripada keluarga kamu yang ada pewter ni di rumah yang keturunan kamu lah. Okay, rantai emas, harap piasan dan duit shilling. So ada yang silver iaitu perak, ada yang emas, ada yang tembaga. Dan kita juga boleh jadikan dia sebagai macam baru ni ada Olimpik. So mereka gunakan sebagai medal, jadikan sebagai hadiah, boleh juga. Seterusnya ialah dia jadikan sebagai tanah liat. Jadi dia buat jadi mangkuk seramik dan batu bata. So mangkuk seramik ni mangkuk je, tapi seramik ni dia lebih kuat dan lebih tahan berbanding kaca. Manakala pasir kita gunakan sebagai kaca dan juga cermin. Okay, so itu adalah tanah. Ni punya bahan dia tanah. Pelik tak pelik, tanah. Jadi kamu ingat ni logam, tanah. So tak pelik pun sebenarnya. Cuma istilah dia ada yang baru sedikit saja. So kita pun tengok dekat aktiviti yang murid-murid ni buat. Cikgu tak naklah kamu buat presentation macam ini. Lagipun ini memerlukan kerja berkumpulan, barulah seronok. Kalau duduk rumah buat seorang diri lepas tu buat presentation, nanti tak faham. Sifat bahan kita akan masuk lain kali. Okay, so ingat cikgu nak rumuskan sebelum kita bermain kuis hari ni. Ada 4 sumber bahan, iaitu tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Kalau tak ikut susunan pun tak apa, kalau ikut susunan lagi bagus. So apa hal ni? Okay, tengok bila dah scroll dia pergi jauh pula. Okay ni, ni cikgu nak pergi sini.
Ini jadual di muka surat 153. Kita nak baca ni sikit je. 153 refleksi minda. Okay, so ini tak apa, nanti dulu kita buat tu lain kali. Okay, 153 ada refleksi minda. Kita tengok dekat sini dia buat jadual ini untuk dia tunjukkan secara ringkas contoh-contoh. So sumber bahan ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi bahan ada, tengok tu 1, 2, 3, 4. Tapi bahan ada banyak. Yang penting kita tahu bahan dan sumber asas bahan adalah benda yang berbeza. Sumber asas ada 4. Tapi kalau bahan, ni dia punya anak-anak dia. Itu perbezaan dia. Cikgu harap kamu tak keliru. Anak kepada petroleum, plastik, kain sintetik. Anak kepada batuan, logam, tanah. Haiwan ada banyak, kulit, bulu, sutera. Ni yang dia tunjuk. Cikgu tak ada cerita tadi, ada daging. Tulang ada tak tulang? Ada. Sebab ada manusia, ada yang menggunakan tulang sebagai sumber bahan mereka. Contohnya ada tulang digunakan sebagai senjata, ada juga tulang yang digunakan sebagai makanan dan sebagainya. Tumbuh-tumbuhan selain daripada kayu, kapas, getah, tadi ada cikgu sebut, tumbuh-tumbuhan juga menghasilkan minyak. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang kita gunakan bunga-bunga dia. Kita minum teh bunga tu setiap hari, bukan setiap hari lah. Tapi cikgu tengok dekat Sarawak ni, cikgu rasa tak salah lah cikgu cakap memang ramai yang suka minum teh bunga. Jadi teh bunga daripada mana? Bunga lah. Bunga apa? Bunga chrysanthemum. Chrysanthemum tu ialah sumber juga. Okay, so ingat tu 4 sumber bahan, tetapi bahan adalah benda yang berbeza. Cikgu tak nak buat apa-apa latihan dulu hari ni. Aktiviti-aktiviti ni pun kita akan skip dia untuk lain kali. Tengok ni jadi apa ni, Cyclops ke? Buat apa ni? Tengok-tengok macam ni. Okay. Okay, so kita nak buat sedikit aktiviti. Nak buat aktiviti apa? Okay, cikgu nak tanda kehadiran sebelum cikgu start aktiviti. 9 orang Alisha sorry, hadir ke kelas. Sekejap lagi. Husna. Okay, so kita buat permainan iaitu blue card. Okay. Okay. Okay semua. Ada masalah? Okay, cikgu nak main blue card ini. Okay, kita main progress. Jadi boleh curi-curi. Cikgu bagi 8 minit. Syukurlah. Okay. Bagi link. Okay, link. Okay, cikgu letakkan link tu di ruangan chat. Kamu tekan dia, masukkan nama dulu dan pilih haiwan-haiwan yang disukai. Okay, contohnya. Okay, cikgu tekan ni. Okay, dia akan automatik masuk kod. Kamu cuma letakkan nama kamu. Okay, namalah apa-apa pun. Okay, masukkan nama dan
kamu pun dibenarkan untuk memilih haiwan yang digemari. Contohnya nak pilih apa? Harimau ke? Oh, dah ada orang pilih harimau pula. Okey. Cepat, ada 9 orang, cikgu harap semua boleh main lah. Betul ke 9? Betul lah 9. Okey, so cikgu pilih burung. 6. Okey, dah 6 orang. Ada 3 orang lagi. Siapa lagi? Cepat-cepat masuk. Kalau tak dapat masuk, beritahu. Sebab dia cuma tekan link saja. Amizan dah tekan link. Fairul, cikgu dah masukkan link dekat ruangan chat tersebut. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Okey, kita seorang lagi. Siapa seorang lagi? Izan sudah. Okey. Mas dah. Mas sudah. Okey dah. 10. Okey, senang je. Saya rasa mungkin ada antara kamu yang dah pernah main. Mungkin juga ada yang belum pernah main, tapi kamu ingat senang je. Jawab soalan, lepas tu pilih kotak ataupun kotak harta karun. Dan kalau kamu bernasib baik, kamu boleh curi emas kawan kamu. Kalau kamu tak bernasib baik, kamu kena hilang mungkin 50% emas kamu. Yang penting dalam masa 8 minit kita cuba untuk dapatkan emas yang paling banyak. Kita tengok siapakah emas paling banyak di pusingan ini. Okey. Sekejap. Tak boleh. Tak apalah. Okay, just start. Okay. Instruction tu apa ni je, instruction je macam sama yang cikgu cakap tadi juga. Curi emas tu je. Siapa yang kumpul duit paling banyak, siapa yang kumpul emas paling banyak, dia menang. Okay, go. Awal lagi nasib malam. Oh, awalnya swap gold. Okay. Sini. Okay, Ahmad dah curi duit Hasina nampaknya. Okay, Khalifah pun dah swap gold dengan Hasina. Hasina curi balik duit Hamzah, bagus. Curi duit. Ayo. Ambil duit Hamzah. Curi lagi duit.
Syafia curi duit cikgu ni. Ambil balik. Oh, ni Asma pun curi duit cikgu. Oh, tengok sikit. Okay. Aduh. Duit emas ni. Okay. Ambil balik duit siapa? Hamzah. Duit Hayat. Oh, ada orang curi duit kita lagi. Oh, Hamzah apa suka curi duit cikgu ni 2 kali dah. Jadi ni. Aduh. Kita berikut kecuali banyaknya. Ambil lah. Cikgu. Apa? Apa? Oh. Naklah cikgu dah banyak. Fairul ambil duit cikgu. Oh, ambil balik. Saya ambil balik. Ambil duit cikgu. Lagi, Khalifah lagi. Oh, ambil duit cikgu. Ambil duit dia, tu dia. Oh, Hamzah ni swap duit cikgu je. Ni tak nak lah. Tak nak. Tak nak swap. Oh, saya Roshan ni suka ambil. Cikgu tak pernah ambil dia lagi. Nanti cikgu ambil dia. Saya tu ni ambil duit cikgu je dari tadi ya.
Okay, sekejap. Ambil duit Fairul balik. Ai. Aduh. Berhenti lagi cikgu. Cikgu menang. Cikgu yang menang. Okey, kita tengok nombor 1. Kalau buang cikgu siapa? Hamzah nombor 1. Khalifah nombor 2. Husna nombor 3. Oh, Hamizah nombor 4. Oh, Alia Syafiah nombor 5. Okey, Fairuzah. Cikgu, Yeah. saya tolak 50%. 50% lah. Saya menang. 50%. Saya Aduh. menang cikgu. Nombor 2. Nombor 5. Fairul ni, itulah Fairul suka curi duit ni tinggal kosong. Kosong. Okay, cikgu main kali kedua. Kejap Tapi cikgu stop recording kamu jangan keluar dulu. Okay cikgu ucapkan terima kasih yang hadir. Minggu depan besok cikgu akan bagi tugasan simple je dekat kelas offline. Okay. Okay, sekejap cikgu stop recording.